Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Dengan izin dan ketentuannya, sekali lagi kita dipertemukan di dalam slot Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur yang bersiaran hanya di Radio Manis FM. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membincangkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala mulakan ayat-ayatnya dengan pesanan khusus kepada orang beriman, iaitu Allah menggunakan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Maka pada hari ini kita akan meninjau salah satu daripada pesanan Ya ayyuhalladzina amanu ini di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282. Apa yang menarik di dalam ayat ini adalah ianya adalah ayat Quran terpanjang sekali dalam mana-mana surah. Yang mana untuk ayat ini sahaja satu muka surat khusus bercerita tentang satu pesanan kepada setiap orang beriman. Apakah pesanan tersebut? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah. Sadaqallahul azim. Ini sebahagian ayat 282 surah Al-Baqarah. Saudara, ayat ini mengajar kita tentang salah satu prinsip terpenting di dalam pengurusan keuangan, yang mana dalam zaman mencabar ini merekodkan sistem keuangan adalah satu perkara yang sangat mustahak kepada mana-mana organisasi. Tak kiralah bagi organisasi yang berasaskan keuntungan ataupun tidak. Sebab itulah sebuah institusi yang menguruskan keuangan mestilah dia memiliki satu sistem catatan yang sangat teratur. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini Allah telah memberi fokus untuk kita merekodkan, yang mana rekod ini dirujuk apabila timbul keraguan terhadap apa-apa juga transaksi yang melibatkan hutang piutang. Para ulama tafsir membincangkan apakah sebab nuzul kepada ayat ini, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir bin Minhal, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum disebutkan, ketika mula-mula Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi mendapati orang-orang di Madinah, orang tempatan, biasa mereka ni ada satu kegiatan suka nak menyewa ataupun memajak kebun-kebun untuk tempoh sama ada setahun, 2 ataupun 3 tahun. Maka bila Nabi melihat budaya ini, Nabi mengajarkan, Man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang menyewakan atau menghutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan dan ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Selepas Nabi ungkapkan sebegitu, turunlah ayat 282 sebagai perintah, iaitu apabila kamu berhutang atau bermuamalah dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian itu dan hendaklah didatangkan saksi-saksi. Maka saudara, kata ulama, ada 6 pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Pertama,
hendaklah dituliskan segala hutang piutang kita, maknanya urusan keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai pada waktu yang kamu tentukan, maka hendaklah kamu tulis, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jangan menipu. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Dan janganlah si penulis, maknanya seorang accountant itu atau pembendahari itu, janganlah sampai dia enggan pula menulis sebagaimana yang Allah telah ajarkan, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang dia tulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangkan sedikit pun daripada hutangnya. Justru prinsip utama daripada ayat ini adalah prinsip merekod. Sebab itu, kalau sesebuah organisasi tidak ada budaya rekod, tidak menyimpan rekod transaksi, jual beli, hutang piutang, maka dia telah melanggar salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua diambil daripada ayat ini, kata ulama, kalau seorang itu berhutang dan yang berhutang itu pula seorang yang dungu ataupun tidak ada ilmu pengetahuan tentang kewangan misalnya, lalu bagaimana? Allah Ta'ala mengajarkan, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Kalau orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah fizikalnya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya bantu untuk mengimlakkan bil adli, dengan jujur. Perkataan safih yang Allah Ta'ala gunakan dalam ayat ini maknanya orang yang dungu, orang yang otaknya ada gangguan. Atau kata sebagian ulama, safih ini seorang yang boros ataupun orang yang suka membazir, yang memboroskan duitnya kepada tempat-tempat yang tidak berguna. Maka orang-orang begini juga perlu kita bantu tuliskan segala transaksi kewangan, sama ada perjanjian jual beli ataupun dia hutang piutang dan sebagainya lagi. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengajarkan dalam ayat ini, hendaklah ada dua orang saksi dalam mana-mana transaksi. Istashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardana minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah dilantik seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redha kepada mereka, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang akan mengingatkannya. Sebab itu pengurusan kewangan, pinjaman dan sebagainya lagi, mestilah ada saksi yang melihat. Yang keempat, kata ulama, Allah Ta'ala mengajarkan seorang saksi bila diminta menjadi saksi, janganlah dienggan. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan andai kata mereka dipanggil. Yang kelima, kata ulama, Allah Ta'ala memberi pelajaran, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Jangan kamu jemu menulis hutang itu, sama ada hutang itu kecil ataupun besar, sampailah batas waktu kamu membayarnya. Dan yang keenam, juru tulis itu janganlah merugikan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Jika kamu laku yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada dirimu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mana pencatat dan pencatat jangan curang dalam menjadi saksi atau ketika merekodkan. Saudara, ayat ini memberi kepada kita satu pelajaran bahawa
Hidup manusia dengan hutang tak dapat dipisahkan. Sebab itu ayat hutang adalah ayat yang paling panjang di dalam Quran. Ini kerana kita melihat manusia dan hutang tak dapat berpisah. Kerana hutang ni bukanlah kadang-kadang kerana seorang tu nak sangat berhutang, tetapi kerana keperluan semakin meningkat. Bunga senuduk si bunga butang, hidup megah di dalam hutan. Kalau hidup tidak berhutang, takkan adalah rumah dan kereta idaman. Maka jalan penyelesaian untuk mendapat segala yang diidamkan, mereka terpaksalah berhutang. Sampai satu peringkat dalam masyarakat kita, bila nak nikah kahwin pun, mereka berhutang. Maklum sajalah, kalau baru-baru kerja, gaji permulaan mungkin dalam sekitar 1,800, tolak KWSP, tolak zakat, tinggallah dalam 1,500. Itulah yang nak dibayar, hutang motor, hutang sewa rumah, hutang komputer, hutang kad kredit, nak hantar belanja ke mak bapak. Maka nak menyimpan, walaupun orang kata simpan, jangan berhutang, nak menyimpan, tengoklah kepada kos perkahwinan sekarang ini. Begitu luar biasa sekali, serba satu, serba berdiri, serba salah dibuatnya. Bahkan kalau nak kumpul duit pun berapa tahun baru sampai pada nak sasaran yang kita letakkan. Maka wujudlah sekarang ni fenomena raja cuma sehari tapi jadi hamba 10 tahun. Maknanya dia kahwin pinjam duit, hutang sampai 10 tahun. Maka suasana-suasana begini kita melihat perlukan kepada penyelesaian yang tuntas. Sebab itulah kepada saudara, tuan-tuan, puan-puan yang sekarang ini hidup dikelilingi oleh hutang, apa cara kita nak melunaskan hutang kita? Tak boleh tidak, mesti banyakkan usaha, lipat gandakan usaha dan berdoalah kepada Allah. Ada seorang hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang berjanji pada tuannya untuk memerdekakan diri dengan syarat dia bayar pembayaran tertentu. Jadi hamba mukatab ini datang berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inni qad ajaztu an kitabati fa'inni. Kata hamba mukatab ini, tuan, saya tak mampu nak bayar bayaran untuk nak memerdekakan diri saya. Maka apa kata Sayyidina Ali? Maukah aku beritahu kepada kamu beberapa kalimat yang Nabi SAW telah ajarkan kepadaku, yang mana seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung sekalipun, nescaya Allah akan memudahkan untuk kamu melunaskannya. Lau kana alaika mislu jabali shirin dainan addahu Allahu anka. Sebesar gunung pun akan dibantu untuk dilunaskan. Maka kata lelaki mukatab, hamba mukatab, saya nak, wahai Sayyidina Ali, apakah bacaannya? Maka kata Sayyidina Ali, Nabi mengajarkan kepada saya, bacakan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku dengan kurniaanmu dan jadikan aku bergantung kepadamu dan jangan selain daripadamu. Ini doa direkodkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Cuma kepada saudara-saudara kita, kalau boleh elakkanlah hutang. Kerana hutang ini menjadikan hidup kita ini tidak tenang. Sebagaimana kata Uqbah bin Amir, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qal ad-dain. Kata Nabi, janganlah kamu membuat diri kamu sentiasa takut selepas selama ini kamu merasa begitu aman sekali, bahagia sekali. Jangan buatkan jadi takut. Maka sahabat bertanya, apakah yang boleh menjadikan kita tiba-tiba hidup ketakutan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ad-dain, hutang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam pesanan yang lain Nabi memberitahu, an-dain hammun bil-lail wa madhallatun bin-naharin. Orang yang berhutang malamnya tidur payah nak lena, siangnya dia susah hati. Berselisih atau berjumpa dengan orang dia berhutang, itu dia takut betul. Lalu dia terpaksa mencari jalan-jalan lain untuk pergi ke tempat kerja dan berbagai-bagai lagi. Kurangkanlah hutang kalau mampu untuk mengurangkan hutang. Berbalam nampak kapal nakhoda, kapal dagang nakhoda tanggang.
Semalam tak dapat dilelapkan mata memikirkan hutang keliling pinggang. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, hutang bertimbun tetap dikenang jua. Sebab itu orang yang berhutang pasti dia akan sering berbohong. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi pernah berdoa semasa semayang, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Iaitu Nabi biasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak berhutang. Faqala lahu qailun, ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Lalu ada yang mendengar doa ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa Tuan sering meminta perlindungan daripada hutang? Maka Nabi jawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Nabi, jika orang yang berhutang itu bercakap, maka kebiasaannya dia sering berbohong dalam percakapannya. Dan kalau dia berjanji, biasanya dia akan mungkir kepada janjinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma bukanlah ada larangan untuk hutang, ini jangan disalahfahamkan. Kalaulah hutang itu diharamkan, nescaya tidak perlu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Baqarah ayat 282 mengajar pula bagaimana kita menguruskan hutang. Kepada yang mampu untuk berhutang, silakan. Hati berani, senjata tajam, mulut baca, emas banyak. Tapi kalau boleh, jangan berhutang. Anak ayam makan halia, anak itik duduk memandang. Hidup sederhana, amalan mulia. Hutang berkurang, hati pun tenang. Kalau nak berhutang juga, bertanggungjawablah. Iaitu tanggung di dunia dan kena jawab pada Allah di akhirat. Nak kenal orang beradab, hidup mati bertanggungjawab. Memikul beban, tahan mengidap. Membayar hutang, tahan merakap. Nak kenal orang berbudi, bertanggungjawab sepenuh hati. Hutang diri dia lunasi, beban dipikul dia sedari. Nak kenal orang beriman, tanggungjawabnya dia tunaikan. Memikul beban tiada menyeman, membayar hutang dia dahulukan. Nak kenal orang yang patut, tanggungjawabnya sampai ke hujung rambut. Terhadap amanah dia menurut, melunaskan hutang dia bergelut. Nak kenal orang beradat, bertanggungjawab dunia dan di akhirat. Hutang dibayar, beban diangkat, dipercaya orang pantang khianat. Silakan berhutang, tapi jangan sampai berbohong dan bernipu dan berniat pula tidak mau membayar hutang itu. Jangan ditipu haknya orang. Dunia akhirat duduk mengerang. Siapa makan benda yang haram, dunia celaka, akhirat jahanam. Bunga senuduk si bunga butang, bunga melo harum semalam. Bebaskan hidup dari berhutang, insya-Allah nyenyaklah tidur siang dan malam. Siapa yang berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan, itu berdosa dalam hukum Islam. Sebab itu dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang berhutang dengan tujuan untuk nak bayar balik hutang itu, maka Allah akan bantu dia memudahkan urusan untuk ditunaikan hutang itu. Tapi barang siapa yang berhutang dengan niat untuk tidak mahu membayar, sengaja tidak mahu melunasinya, maka Allah atlafahullah, Allah akan binasakan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu orang yang tidak mahu membayar hutang atau memang niat tidak mahu membayar hutang, maka statusnya pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan pencuri. Sebagaimana hadis daripada Syuhaib Al-Khair, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapa yang berhutang lalu dia berniat untuk tidak mahu bayar hutang itu, maka nanti dia akan dibangkitkan bertemu Allah pada hari kiamat dalam statusnya sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri
dan akan diberi balasan sebagaimana kesalahan mencuri. Jadi kalau kita hari ini ada hutang, ikhtiarkan supaya dibayar hutang-hutang tersebut. Jangan sengaja-ngaja sampai orang mencari kita begitu susah sekali. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudah lama hamba mencari, hingga kini semua hutang tak dapat-dapat. Ini satu pengkhianatan. Orang kalau nak memberi pinjam kepada kita, akhirnya dia tak dapat nak tuntut, maka akan mendatangkan rasa marah kepada orang tersebut. Sebab itu, bayarlah hutang. Sekadar kita mampu, aturkan, rundingkan balik. Walaupun musim-musim moratorium dan bagai-bagai lagi, ini bukan bermakna hutang itu boleh kita lupuskan begitu saja. Ada cara untuk kita nak membantu. Cuma kepada para pemiutang, tagihlah hutang dengan cara yang baik. Rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang mudah urusan ketika berjual, mudah urusan ketika membeli, dan mudah urusan ketika dia menagih hutangnya daripada orang. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam suasana musibah, banjir dan sebagainya lagi, berikanlah sedikit tenggang waktu kepada orang yang dalam kesulitan. Mungkin dia tengah susah, banjir, atau sakit, masuk hospital. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu sedekahkan sebahagian daripada hutang itu, maknanya kita halalkan saja, itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 280. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak begitu mengizinkan. Begitulah indahnya agama Islam, sehingga kan dalam hal-hal hutang yang kita sedang hari-hari menghadapinya pun ini, ada diberikan panduan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.